السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Pagi ini kita jumpa lagi bagi menyambung bacaan kitab Syarah Al-Usul Al-Thalathah disyarahkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala, dan kita telah sampai pada muka surat 249 bertajuk beliau sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh jin dan manusia. Di tajuk ni, dengan tajuk ni kita dah faham dah kan, bahawa makhluk yang mukallaf, yang dibebani dengan hukum taklifi, hukum syariat adalah makhluk jin dan manusia. Tak ada makhluk yang ketiga dah. Kalau orang Melayu kita, dia bagi istilah orang bunian, orang halus, makhluk halus kan. Jadi semua istilah-istilah tu kembali kepada jin lah. Makhluk halus ni istilah bahasa Melayu, kita kata makhluk yang kita tak nampak kan. Innahum yarawnakum innahu huwa wa qabiluhu yarawnakum min haitsu la tarawnahum kan. Jadi dia nampak kamu, dia ni syaitan, iblis, jin, manusia dapat melihat kamu di mana kamu tidak dapat melihat mereka. Kalau kita dapat tengok jin-jin ni kan, jenuh lah kita nak berjalan payah dan sebagainya kan. Ramai sangat bubuak ni, jin dan manusia ni. Jadi Allah Ta'ala kata, wa ma khalaqtul jinna wal ins, aku tidak ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, melainkan supaya mereka beribadah padaku. Jadi Nabi SAW diutuskan kepada dua makhluk ni. Kan, begitu juga para anbiya alaihimussalatu wassalam, semuanya diutuskan kepada dua makhluk ni, jin dan manusia, supaya mereka beriman kepada Allah Ta'ala. Tidak ada nas, tidak ada dalil yang menunjukkan, yang bagi tahu bahawa jin ada rasul dia sendiri. Tak. Cumanya adalah jin tu daripada kalangan pendakwah mereka kan. Pendakwah mereka yang mereka belajar dengan Nabi mereka, kemudian balik pendakwah kaum dia, macam dicerita dalam surah, macam diceritakan yang Allah Ta'ala begitu dalam surah jin kan. Surah jin tu Allah Ta'ala sebut tentang annahu istama'a nafar minal jinni, ya kan, bahawa sebahagian daripada jin daripada dengar Al-Quran, kemudian mereka beriman dengan Quran, kemudian mereka balik, mereka sampaikan kepada kaum mereka, ya kan, tentang dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu. Jadi kita kena ingat bahawa makhluk ni yang dibebani, makhluk ni makhluk jin dan manusia lah. Kalau mereka kata UFO lah, alien lah, apalah, orang buat filem orang putih kapir tu kan. Jadi kalau benda tu kembali merujuk kepada jin lah. Baik. Yang pertamanya kata di sini, kata Syekh di sini rahimahullah, ba'athahu Allahu ila an-nasi kafah. Ya. Allah mengutuskannya tu kembali merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kepada sekalian manusia. An-nas, manusia, kafah ni keseluruhannya, seluruh manusia, tidak ada yang berkecuali, ya kan, daripada dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. So, itulah hadis Nabi kata, mana-mana Yahudi, mana-mana Nasrani yang mendengar tentang perutusanku lalu dia tidak beriman denganku, okay? Walaupun dia beriman dengan Nabi Musa AS, Nabi Isa AS, tapi dia tidak beriman dengan Rasulullah SAW, maka dia akan masuk neraka Jahannam dan kekal di dalamnya. Dia tetap kafir lah begitu. Wajib bagi dia beriman dengan Rasulullah SAW. Artinya beliau adalah Rasulullah untuk seluruh manusia, okay? Yang pertama. Yang keduanya, yaqul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'an. Katakanlah hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kamu semua. Jelas kan? Ayat ini menunjukkan bahawa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah kepada seluruh manusia. Dan yang mengutusnya adalah zat yang menguasai langit dan bumi, yang mencipta segala-galanya. Rabbul Alamin, kan, Tuhan yang mentadbir, yang mencipta, yang menguruskan sekalian alam. Ya, la syarikalahu, tidak ada sekutu baginya. Di tangannya lah kekuasaan, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita beriman bahawa Allah Taala ada tangan yang layak bagi kebesarannya lah. Tak boleh fikir macam mana. Kan? Adapun puak-puak Ahlul Kalam, depa kata tak boleh kata tangan kerana itu tajsim, mujassimah. Kan? Siapa yang mentajsimkan Allah Taala? Yang fikir kata tangan tu lah yang mentajsimkan Allah. Yang kata macam itulah yang mentajsimkan Allah. Jadi puak-puak Asy'ariyah ni, depa hakikatnya sebenarnya depa yang mentajsimkan Allah Taala. Kita menafikan jisim bagi Allah. Kemudian mereka isbatkan jisim tu, bahawa kita ni kata Allah Ta'ala berjisim. Tak,
kalla wa hasya, tak betul lah. Ya Allah, isbatkan macam tu lah. Kenapa kita nak pandai-pandai lagi kan? Tapi itulah dia jahatnya ahlul kalam ni, memang mereka ni jahat-jahat manusia lah. Kan, kalau mereka ni faham dan mengetahui. Baik. Di tangannya lah kekuasaan menghidupkan dan mematikan, dan dialah zat yang Maha Esa dan uluhiyah dan rububiyahnya. Kita dah tahu kan. Uluhiyah ni maksudnya hak segala ibadah, tauhid uluhiyah dipanggil juga tauhid al-uluhiyah. Kan? Tauhid al-uluhiyah. Kan? Tauhid uluhiyah maksudnya tauhid al-ibadah. Iaitu segala ibadah ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tauhid maksudnya dipanggil tauhid al-ibadah. Selain tauhid uluhiyah dipanggil tauhid al-ibadah. Kemudian tauhid al-rububiyah. Tauhid rububiyah apa dia? Maknanya kita mengetahui bahawa Allah, entah tauhid ma'rifah lah, tauhid ma'rifah wal isbat, entah kita mengetahui bahawa Allah Ta'ala yang mencipta alam, yang menguruskan alam, tidak ada sekutu baginya, dia yang memberi, dia yang mengambil, kan? Itu tauhid rububiyah. Hak pentadbiran ni adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu, hak pengurusan alam. Jadi uluhiyah dan rububiyah. Uluhiyah diambil daripada lafaz ilah, ilahun, itu makna uluhiyah, ilahun. Ya, alhamdulillahi lillahi Allah tu kan, rabbil alamin, tauhid rabb, tauhid rububiyah. Di akhir ayat Allah memerintahkan kita agar beriman dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala suruh kita beriman dan ikut Rasulullah. Seorang nabi yang tidak bisa membaca dan menulis. Nabi tak pandai baca, Nabi tak pandai tulis. Sampai bila? Sampai Nabi SAW wafat lah. Nabi tak pandai baca dan tak pandai menulis. Sebahagian orang yang mengatakan bahawa Nabi ni sebelum tu Nabi tak pandai, lepas tu Nabi pandai membaca dan menulis. Kenapa? Kerana dia berkata sifat tak pandai baca, tak pandai menulis, sifat kekurangan. Itu andaian yang salah lah. Nah, sifat tak pandai baca dan tak pandai menulis itulah sifat kesempurnaan bagi seorang Rasul. Nabiyul Ummi, Nabi yang buta huruf, yang tidak pandai menulis dan tidak pandai membaca. Dan itu adalah mukjizat. Kenapa? Kerana nanti orang kafir tak boleh nak tuduh Nabi ni reka-reka. Kan? Reka tulisan, reka sebagainya, ayat-ayat. Begitu. Yang sahihnya bahawa Nabi SAW tidak pandai baca dan menulis sampai Nabi SAW wafat kan. Kerana keimanan kita terhadap Rasulnya adalah sebab datangnya hidayah ilmiah. Hidayah ilmiah ni hidayah pengetahuan. Kita mengetahui. Kan? Kita mengetahui tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita mengetahui tentang Allah Azza wa Jalla daripada Rasul. Kalau tanpa Rasul, kita tak akan kenal Allah Ta'ala. Kita tak akan kenal siapa Tuhan kita. Dan kita tak akan kenal sifat-sifat Allah Ta'ala. Kita tak akan kenal nama-nama Allah Ta'ala kalau tanpa Rasul. Kan? Jadi ini yang maknanya sebagai penolakan terhadap puak-puak Quraniyin. Mereka yang beriman dengan Quran tapi tidak beriman dengan hadis. Ataupun golongan anti hadis kan. Anti hadis. Yang puak ni kafir lah. Menolak hadis ni kafir lah. Begitu. Jadi kenapa Rasul itu adalah sebab datangnya hidayah ilmiah. Petunjuk pengetahuan. Jadi kalau tanpa Rasul kita tak tahu. Begitu juga hidayah amaliyah, bahawa hidayah amaliyah ni taufik daripada Allah Ta'ala yang mendorong kita untuk melakukan amalan-amalan salih. Kita mengetahui bahawa solat itu fardu, rukun Islam. Kita mengetahui. Maka Allah mendorong kita untuk melakukan solat tersebut. Jadi Allah yang memberi hidayah taufik kepada kita untuk beramal dengan amalan yang Allah Ta'ala telah perintahkan. Iaitu dia kata di sini hidayah irsyad. Hidayah irsyad ni hidayah petunjuk lah. Ataupun hidayah ad-dilalah. Atau hidayatul bayan. Hidayatul bayan ataupun hidayah ad-dilalah. Itu maknanya semua orang ada. Cikgu, ayah, mak, kan? Ustaz. Mereka ni ada hidayah irsyad atau hidayah ad-dilalah. Atau hidayah al-bayan. Penjelasan. Satu hidayah itu je. Adapun hidayah yang satu lagi yang paling besar itu hidayah milik Allah Ta'ala lah. Iaitu hidayah at-taufiq. Yang Allah Ta'ala beri kepada siapa yang dia nak beri. Sebab tu man yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah beri kesesatan, tidak siapa yang dapat memberi petunjuk padanya. Kan? Itu dia hidayah taufik yang tak diberikan kepada sebagian orang, yang diberikan kepada sebagian orang yang lain. Kan? Wa man yahdillahu fala mudillalah. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak siapa yang dapat sesatkan dia. Itu hidayah at-taufiq.
Dan macam kita, Allah Ta'ala beri kepada hidayah taufik untuk jadi orang Islam, beriman, kemudian beramal dengan amalan-amalan salih, kemudian meninggalkan segala perkara maksiat dan mungkar, kemudian kan, maknanya istiqamah di atas iman dan amal salih. Ini hidayah taufik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kita kena minta juga. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Jadi kita minta kepada Allah Ta'ala petunjuk taufik, sama ada taufik al-bayan dan taufik taufik apa? Taufik apa, hidayah at-taufiq tadilah. Hidayah dorongan. Jadi dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang utusan Allah kepada seluruh jin dan manusia. Jadi segala makhluk mukallaf yang dibebankan kepada mereka hukum-hukum taklifi, hukum-hukum syariat, maka mereka wajib beriman dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Habis tu. Masuk pula kepada kesempurnaan Islam. Nah, ini maknanya agama Islam adalah satu agama yang unik, agama yang sempurna. Kenapa? Kerana dia adalah agama yang datang daripada sisi Allah Subhanahu Wa Taala, bukan agama rekaan manusia. Bila agama rekaan manusia, di sana ada cacat celah, keji dan penindasan dan kezaliman. Agama selain daripada agama Islam adalah agama yang dipenuhi dengan kekejian dan kezaliman. Kan? Jadi penganut-penganutnya menzalimi diri mereka sendiri dengan kesyirikan dan melakukan perkara-perkara ritual yang menyakitkan diri mereka. Dan itu kesakitan dunia sebelum kesakitan akhirat. Terlihat kesempurnaan Islam pula. Yang ketiganya, Allah Ta'ala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina. Ya? Jadi, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sempurnakan dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ni agama ini. Ya? Agama Islam ni Allah sempurnakan dengan Rasul. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala tadi yang kita baca. Hari ini aku telah sempurnakan untuk kamu. Dan aku telah cukupkan untuk kamu agama kamu, dan aku sempurnakan ke atas kamu nikmatku. Dan aku redha kepada kamu semua Islam itu sebagai agama. Ya? Baik. Maksudnya, agama yang beliau sallallahu alaihi wasallam bawa adalah kekal sampai hari kiamat. Ini agama dia. Hingga saat meninggal dunia, beliau sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan segala aturan hidup yang dihajatkan manusia, sehingga Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, Nabi tidak membiarkan burung yang sedang terbang di langit, melainkan telah beliau sebutkan pengetahuan tentangnya. Nah, kalau ada Nabi ada ilmu tentang sesuatu, maka Nabi pasti akan ceritanya. Salah seorang daripada kaum musyrikin bertanya kepada Salman Al-Farisi, apakah Nabi kalian juga mengajarkan hingga cara buang hajat, cara nak istinja? Kan? Salman menjawab, benar. Beliau melarang kami buang air besar atau kecil menghadap kiblat, atau beristinja kurang daripada 3 batu, atau istinja dengan tangan kanan, atau istinja dengan kotoran haiwan atau tulang. Nabi ajar habis semua benda. Kan? Gitu. Kemudian Nabi SAW telah menjelaskan seluruh masalah agama, baik dengan ucapan, perbuatan, ketetapan. Ketetapan ini maksudnya pengakuan lah. Contohnya, dilakukan sesuatu perkara di hadapan Nabi, Nabi tidak mengingkarinya. Itu dipanggil ketetapan lah, iqrar, takrir. Ya? Atau dengan jawapan bagi suatu pertanyaan. Dan sesuatu yang paling agung yang diterangkan oleh Nabi SAW adalah masalah ataupun perkara tauhid. Masalah ni kan, kalau terjemah dalam bahasa kita, masalah ni makna problem lah. Masalah. Tapi masalah ni kalau asal perkataan dalam bahasa Arab menunjukkan perkara. Ingat tu ya. Kalau kita baca perkataan masalah dalam buku-buku terjemahan daripada Arab ke Indonesia ke Melayu, misalnya Indonesia lah. Sebab jarang kita jumpa buku terjemahan ke dalam bahasa Melayu, sebab kita orang Melayu ni, kita orang Malaysia ni nak terjemah buku ni kita jadi lambat. Sebab kita ni tak cukup kaki tangan. Kita ni sedikit, guru-guru kita, ustaz-ustaz kita kan, mereka tak ada masa untuk menterjemah buku dan sebagainya, kan? Tapi mereka pergi lebih kepada membaca buku terjemahan atau pergi mengajar kitab. Kalau di Indonesia, kan, mereka ni nak nisbah dengan kita macam mana? Kita baru 30 juta lebih kot. Dia pun berapa juta rakyat dia, kan? Jadi kita kalau kita 30 juta, kan? 30 juta rakyat Malaysia ni kita katalah, kan? Jadi berapa kerat daripadanya yang boleh bahasa Arab, yang belajar agama dan sebagainya, kan? Daripada situ.
Orang Islam berapa kerat, lepas tu yang hak belajar lagi berapa kerat, tapi lagi berapa yang tinggal, kan? 100,000 pun tak sampai kot. Tak tahu lah. Tapi kalau Indonesia rakyat dia berapa puluh juta, berapa ratus juta, 250 juta kita kata. Ambil lah 50 juta tu ustaz-ustaz semua. Tak senang nak terjemah buku-buku. Ya, senang. Jadi maknanya boleh terjemah buku Fathul Bari, boleh terjemah Ibnu Katsir, boleh terjemah macam-macam kitab boleh terjemah. Sebab apa? Sebab ya, satu orang guru tu dia ada ramai anak murid. Contoh sebagai contoh di Indonesia kan ada banyak pesantren, pondok-pondok semua tadi, kan? Jadi satu pesantren tu 20,000 orang. Jadi mana kalau ada seorang ustaz dia ada 100 orang anak murid, susah nak terjemah buku. Dia buat assignment je lah. Macam saya boleh bagi assignment kepada anak murid saya yang 50 orang atau 100 orang. Saya kata, okey, satu kelas, setiap orang terjemahkan. Assignment kamu terjemahkan kitab ini 5 page ataupun 10 page. Kelas 100 orang. Jadi begitulah dia dapat menterjemah buku dengan cepat. Cara dia begitu. Kan? Sebab tu hari ni terjemah 2-3 hari boleh siap lah. Fathul Bari yang berpuluh jilid tu kan, sekejap dia terjemah sebab ramai yang terjemahnya kan. Jadi guru-guru ni dia hanya koreksi je lah. Cek balik. Sebab tu kita di Malaysia kita tak terkejar nak terjemah buku-buku ni. Jangan kata ustaz-ustaz di Malaysia ni apa, kita orang Malaysia ni kan malas lah apa. Jangan kata macam tu, kan fikir lah. Jadi ala kuliah kita baca buku terjemah yang sudah terjemah. Lagipun kita nak terjemah berapa nak terjemah lagi buku-buku dah terjemah dah. Takkan 2 kali terjemahan kot. Kan? Jadi maknanya begitu juga, takkan kita nak ambil buku dia kita nak ubah perkataan bisa jadi boleh, perkataan kapan jadi bila. Itu tak boleh tu, kan? Ada orang buat macam tu tapi salah lah. Kan? Bukan terjemahan malah tu ubah sikit ya buku orang pun jual atas nama kita. Salah tu. Sebagian ini buat sebahagian kita kata di Malaysia ni mungkin ada pencetak kan yang buat kerja macam ni. Kerja macam ni salah, tak boleh. Yang nak terjemah betul-betul. Jangan ambil buku orang, terjemah lagi sekali. Salah. Kemudian, jadi, dan sesuatu yang paling agung yang diterangkan Nabi SAW adalah masalah, yakni perkara tentang Tauhid. Jangan kata masalah. Jadi bila kita biasa baca buku Indonesia, kita akan sebut jadi masalah. Jadi saya teringat satu masa dulu lah. Satu masa dulu kan kita pergi solat di masjid dengan kawan dan sebagainya. Jadi bila selesai solat fardu kan berjemaah, kita kata apa? Alhamdulillah selesai tu masalah. Dia kata kau kata solat tu masalah. Kau kata solat tu masalah. Saya kata bukan solat tu masalah. Kan, masalah ni saya cakap dalam konteks perkataan bahasa Arab. Jadi kita dah biasa menggunakan perkataan tu. Masalah tu perkara. Nak kena tafsir pula dekat dia. Nak kena contoh dekat dia. Tidak dia kata kita ni apa ni. Engkau ni kan. Mengajar ustaz apa semua. Tapi cakap solat tu masalah. Tak boleh terima ni. Memanglah bukan masalah tu makna problem. Dia kata. Masalah sini makna perkara. Itu kena tik betul-betul tu. Kan? Nanti supaya apa, nanti bila kita cakap benda tu pada orang biasa ni, dia akan anggap kita kata, ni masalah kah? Sebab bahasa kita masalah tu masalah lah, problem kan. Sesuatu yang tak disukai. Tapi di istilah konteks bahasa Arab, masalah itu maknanya perkara. Itu ingat betul ya. Sebab saya jelaskanlah di sini. Supaya tak keliru nanti bila nak cakap dengan orang, jangan guna perkataan ni. Ini perkataan bahasa Arab yang di-Indonesiakan, yang di-Melayukan. Setiap yang diperintahkan berakibat baik bagi umatnya. Jadi tidak ada sesuatu yang diperintah, yang diajar oleh Nabi SAW yang membawa kepada keburukan. Membawa kepada kesusahan hidup. Tak ada. Apa yang Nabi ajar, apa yang Nabi suruh, itu semua membawa natijah yang baik. Kan? Natijah yang membawa kepada kebahagiaan umat. Dunia dan akhirat. Sebaliknya segala yang dilarang berdampak buruk bagi umatnya. Jadi apa yang Nabi SAW larang itu adalah keburukan, sama ada pada jangka masa pendek atau jangka masa panjang, sama ada di dunia ataupun di akhirat. Apa yang Nabi larang itu adalah keburukan. Jadi kita tinggalkan keburukan itu. Maka kita akan bahagia dunia dan akhirat insya-Allah. Baik dunia maupun di akhirat. Adapun apa yang tidak diketahui dan tuduhan sebahagian orang bahawa perintah dan larangan agama adalah memberatkan. Malah nak kena sembahyang 5 waktu, nak kena tutup aurat, nak kena kan
Jadi mereka bantah dalam benda ni, mereka tak boleh terima. Terutamanya puak-puak liberal. Kan, liberal ni kan. Jadi mereka yang beriktikad dengan iktikad liberal itu maknanya itulah dia apa nama, satu geng dengan pluralisme lah. Pluralisme yang mengatakan agama apa pun betul-betul baik, agama apa pun tak kisah. Kita kena ada kepelbagaian ni, pluralisme kan, pluralisme kan. Kemudian liberalisme ni pun itulah dia, maknanya daripada kafir sebenarnya ni kan. Tapi orang Islam yang depa ni Islam kita kata kulit bawang ni. Islam kulit bawang ni dia akan terpengaruh dengan benda-benda macam ni kerana kejahilan dia dalam agama. Kan, depa itulah mana berada di ala syafa jurufin har, berada di tepi jurang neraka ataupun jurang kesesatan, yang mana siap langkah mereka akan terjunam ke dalam kekufuran tadi. Itu. Pokok liberalisme ni kan. Liberal ya menuntut hak persamaan kan. Jadi mereka menganggap agama adalah memberatkan. Kalau komunis dia kata apa? Agama itu candu kan. Agama itu candu. Ini kafir macam tu lah. Maka tuduhan ini jelas muncul dari orang yang dangkal pemikirannya, sedikit kesabarannya dan lemah keimanannya. Kerana kaedah umum menyatakan Allah tidak menjadikan agama bagi kita sebagai satu yang memberatkan dan membebani. Ya, agama ni adalah memudahkan kita. Kan? Mana melicinkan perjalanan kehidupan kita. Bahkan seluruh perintah agama mudah dan ringan. Allah Ta'ala suruh kita buat mudah, semua yang Allah suruh ni semua mudah dan ringan. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki untuk kamu kemudahan. Allah kata, dan Allah tidak menghendaki untukmu kesukaran. Allah nak bagi mudah, segala mudah kepada kita tadi kan. Tengoklah kalau dalam perjalanan solat kita boleh jamak, qasar, kan, dalam musafir. Kemudian ketika sakit kita boleh jamakkan solat. Kemudian kita dalam keadaan kita tidak boleh menggunakan air, kita boleh bertayamum. Kemudian kita tak boleh solat berdiri, kita boleh solat duduk, mengiring dan seterusnya. Kan? Jadi kemudahan banyak Allah bagi kita. Lepas tu mana kefarduan haji, rukun Islam tadi kan. Jadi maknanya Allah Ta'ala bagi maknanya untuk orang yang mampu. Kalau orang tak mampu, tak menjadi kewajipan ke atas dia. Bila dia mampu baru jadi benda tu rukun yang mesti dia lakukan. Gitu. Jadi kemudahan dalam agama ni banyak Allah bagi kat kita. Lepas tu pula setengah orang tu dia kata tu habis tu kalau kan, kenapa perempuan disuruh tutup habis rambut, kepala kan, pakai tinggal muka dengan tangan dia, tempat tangan dia yang boleh buka kan. Tidakkah itu memberatkan? Jadi Allah suruh benda tu adalah benda yang ringan dan mudah bagi mereka untuk melakukan. Pertama. Yang keduanya ia adalah sebagai apa? Untuk protect dari mereka lah. Daripada keburukan tadi. Kan, sebab apa? Sebab syaitan tadi akan datang menghiasi wanita-wanita tadi. Sehingga lelaki-lelaki yang jahat-jahat tadi akan menyimpan perasaan kepada wanita tersebut. Akhirnya berlakulah perkara yang tak elok, perkara yang keji. Rogol, perzinaan dan akhirnya membawa pada pembunuhan dan penindasan kepada kaum wanita. Di Islam ni dia jaga wanita betul-betul. Kan? Dia ambil berat tentang wanita tadi. Supaya mereka jadi makhluk yang mulia dan dimuliakan oleh manusia dan mereka memang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah berfirman, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak menghendaki untuk menjadikan ke atas kamu ini kepayahan. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, kan? Allah nak memudahkan kamu. Segala puji bagi Allah yang telah menyempurnakan nikmat dan agamanya. Segala puji bagi Allah yang telah menyempurnakan nikmat dan agamanya. Jadi kita tahu semua kan bahawa nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Itu nikmat yang paling besar kan. Yang tidak semua orang dapat. Ya, bahkan kebanyakannya tidak mendapatinya nikmat iman dan nikmat Islam. Jadi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala pilih kita kan, dilahirkan daripada kalangan ibu bapa yang Islam, yang Muslim, yang beriman kepada Allah kan. Di sana ada orang dilahirkan daripada keluarga yang ibu bapa yang kafir kepada Allah Taala dan mereka sendiri pun jadi kafir akhirnya dan sebahagiannya dapat hidayah daripada Allah Taala masuk Islam kan. Tetapi dengan perjuangan menghadapi penentangan dan cabaran kan. Disakiti. Dan ada yang dibunuh kerana masuk Islam, dibakar hidup-hidup semua tadi kan kerana masuk Islam ya. Kalau masuk Kristian kan, masuk Buddha kan tak kisah, tapi masuk Islam dia cukup marah.
Sehingga ada keluarga yang satu family dibakar dalam kontainer tu, ingat tak? Pernah lama berlaku. Kan, seorang keluarga family India kan, masuk Islam, dibunuh satu family, dibakar hidup kan. Ini berlaku dulu. Begitu. Tapi kalau orang Islam murtad, jadi orang Islam murtad ni kerana kejahilan dia dalam agama dia. Kan? Dia jahil agama dia. Tu jadi murtad. Sebab apa? Sebab dia lahir nama tu macam tu, nama macam orang Islam. Padahal apa ada pada nama. Kan? Apa nama orang kafir di zaman Nabi SAW pun nama macam tu juga. Kan? Contohnya sebenarnya Umayyah bin Khalaf, apa nama Abu Sufyan bin Harb, ketika dia belum masuk Islam, dia nama macam tu. Bila masuk Islam pun nama dia tetap macam tu juga, Abu Sufyan. Kan? Apa masalah dia pada nama tadi kan? Macam kita, orang Melayu kita, dia sensitif pada nama. Kan? Jadi nak masuk Islam kena tukar nama, masuk nama Melayu. Nama apa? Nama macam nama Arab kan? Tak sepatutnya pun, kecuali nama tu nama tokoh, nama berhala, kan kena tukar lah. Tapi kan nama-nama tak ada nama apa, nama contohnya terjemahlah makna dia, makna bunga ke, makna satu, makna herba ke, nama kampung ke, tak ada masalah apa. Gitu. Yang kebanyak ayat ini menunjukkan bahawa Nabi Muhammad SAW dan segenap umatnya mengalami kematian dan mereka akan diadili di hadapan Allah dengan seadil-adilnya. Dan Allah sekali-kali tidak memberi jalan kepada orang kafir untuk memusnahkan dan menguasai orang-orang yang beriman. Jadi begitu. Dan dalam ayat yang lain dalam surah Az-Zumar ayat 30 Allah Ta'ala sebut juga innaka mayyitun wa innahum mayyitun, sesungguhnya engkau akan mati dan mereka semua akan mati. Semua akan mati. Hak baik, hak jahat, hak zalim, hak soleh, semua akan mati. Ya kan? Tapi gimana? Jahat tak mana pun, Fir'aun cukup jahat dia kan atas muka bumi dia kan. Dia berleluasa kejahatan di atas muka bumi ni. Akhirnya dia mati juga. Dibinasakan oleh Allah kan. Jadi maknanya semua orang akan mati. Thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum taqtasimun. Kemudian kamu di hari kiamat, sungguhnya kamu di hari kiamat di sisi Tuhan kamu akan berbalah, kamu akan bertengkar-tengkar. Ni. Sama sendiri kan. Jadi ahli neraka mereka berbalah bertengkar sama mereka lah. Sebab tu Allah sebut dalam surah Ghafir, Allah Taala cerita tentang dialog ahli neraka sama ahli neraka kan. Waqala alladhina istakbaru waqala alladhina ista'tu. Kenapa? Waqala alladhina istakbaru, ayat surah Ghafir tu. Mana ayat surah Allah? Lupa dah ya. Tengok surah Ghafir tu, surah Al-Mu'min. Waqala alladhi, lupa dah dia lah. Surah nombor 40. Surah nombor 40. Boleh buka tengok 467. Allahu Akbar. 467 ke surat 472. Allah kata ayat 47. Ayat 47 48. وإذا تحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. Dan ketika mereka berhujah, berdebat dalam neraka, maka berkatalah orang-orang yang lemah kepada orang-orang yang sombong, yang takabur, yang kuat di dunia, inna kunna lakum taba'an, dulu sungguhnya kami telah ikut kamu, fahal antum mughnuna 'anna nasiban minan nar, boleh tak kamu semua akan tolong kami, selamatkan kami daripada api neraka. Tanya hujah orang-orang yang lemah tadi, pengikut lah, dia berkata kepada pemimpin. قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. Berkatalah orang-orang yang sombong, yang bertakabur, iaitu para pemimpin, sungguhnya kita semua berada dalamnya, dalam neraka. Sesungguhnya Allah telah menjatuhkan hukumannya terhadap para hamba. Okay. Ini berlaku perdebatan di antara ahli neraka, kan? Masing-masing mencela, memaki orang lain di atas apa kedudukan mereka dalam neraka kan. Gitu. Kemudian kita cerita dia kan. Masuk pula
Tajuk kebangkitan setelah kematian. Ini hak lah, ini hak, ini benar, pasti. Jadi membetulkan kehidupan ni hanya kita panggil untuk kita menghadapi ujian kan. Kehidupan ni Allah Ta'ala jadikan kita untuk kita menghadapi ujian dan peperiksaan. Sebab itu dalam surah Al-Kahfi Allah Ta'ala sebut apa? Allah kata, wa inna laja'iluna ma'alaiha, wa inna laja'iluna surah tu, surah Al-Kahfi tu. Alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abadan wa yunzira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada ma lahum bihi min 'ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba. Lagi selepas tu wa inna laja'iluna ma 'alaiha tak ingat ayat tu, subhanallahil azim. Bila kita nak tengok spontan ni kita terlupa. Menunjukkan kita ni tak pakar lah. Kan? Hafal ingat Al-Quran tadi. Baru malam tadi baca tafsir dia. Wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza. Ayat sebelum tu. Ada أنه أجر حسنا وإنا لجاعلون Surah ayat 7 surah Al-Kahfi. Allah tak ingat. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala. Itu dia. Okay? Jadi sungguh kami jadikan apa yang ada di atas muka bumi ini sebagai perhiasan untuknya, ya kan? Linabluwahum, untuk kami uji mereka. Jadi hidup ni adalah ujian lah. Kan? Apa yang Allah jadikan di atas muka bumi ini, ya, segala perkara apa benda pun semua adalah sebagai ikhtibar, ujian untuk kita. Ayyuhum ahsanu amala, siapakah di antara kita yang terbaik amalannya, bukan yang terbanyak amalannya. Jadi maknanya Allah nak tengok kualiti amalan kita, kualiti iman kita, ya kan? Mula-mula sekali. Jadi kalau yang semua yang kualiti tu banyak pula, lagi baik lah. Mula-mula mesti kualiti lah. Lepas tu tengok pada kuantiti kan. Jadi kalau yang kualiti, ada barang kualiti, amalan kualiti, tapi banyak amalan-amalan kualiti ni bagus. Tapi kalau banyak amalan tapi tidak ada kualiti, ya kan? Amalan-amalan bid'ah, benda-benda yang syirik, semua tadi, jadi Allah tak pandang pun. Sebab tu Allah kata linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Ingat tu. Ini semua adalah ujian kan. Jadi linabluwahum ayna linaqtabirahum, supaya kami menguji mereka. Jadi kita ni akan menghadapi ujian dan kita ni sedang melalui ujian, tahu tak? Kita ni telah melalui ujian dan sedang melalui ujian dan akan melalui ujian sampai kita mati. Jadi hidup ni penuh dengan ujian dan pancaroba, orang kata. Ujian dan pancaroba. Kita diuji macam-macam ujian kan. Ada orang ni ujian macam tu, ada orang ni ujian macam ni. Jangan ingat orang lain tak ada ujian. Kita tengok zahirnya, dia tu relax, senang, tak ada apa-apa, Masya Allah kan. Tak ada macam, tak ada orang. Dah. Kan? Masing-masing ada ujian tersendiri yang Allah uji mereka. Kan? Jadi maknanya lagi berat ujian yang diterima oleh orang beriman itu, maka lagi dan dia bersabar dengan ujian tersebut, maka Allah akan tinggikan dia, darjat dia. Allah akan beri keampunan pada dia, Allah akan angkat pangkat dia, Allah akan angkat darjat dia, Allah naikkan pangkat dia dalam syurga kan. Sampai di syurga yang tertinggi. So kita lihat ada orang yang sakit dengan sakit yang kita kata kan, yang macam payah dah nak sembuh ni kan. Macam hari ni lah sakit kanser, lepas kata sakit kanser ni sakit yang sukar nak disembuhkan. Tapi setiap penyakit ada ubat. Ada cara dia berubat dia kan. Jadi semalam Alhamdulillah ada orang kongsi cara berubat kanser. Dia ubat kanser 3 bulan dah. Dia kanser kolon. Kanser kolon ni maknanya tahap 4. Tahap 4 ni kira kita kata kritikal sangat lah. Dah dipotong lah 13 cm dari usus dia. Ni cerita sikit kan tentang ujian dia terima oleh orang tadi.
Kemudian dia buat terapi lah, dia berubat, dia kemo, dia tak pergi kemo, doktor suruh kemo, dia tak nak kemo, kan, terapi-terapi tak mau pergi, dia tak pergi, langsung dia tak buat, kemo tak buat. Dia buat sendiri perubatan dia ambil yang herba ni kan, dia maknanya dia berhenti makan gula. Dia gula tak ambil langsung. Segala makanan yang tak boleh, yang menjadi makanan bagi sel kanser ni dia tak ambil. Dia hanya makan nasi, kan, dengan kuah. Kuah mana air, nasi air, lepas tu dia makan ulam-ulam. Ulam raja, ulam pegaga, satu lagi dia sebut ulam cenderung, apa dia sebut, saya tak pasti dia sebut kata ulam tu. Tak salah, cuma lepas tu dia kalau nak makan cili pun dia makan cili tanpa masuk belacan dan sebagainya. Selama 3 bulan dia buat tu, sembuh kanser dia, habis. Kan? Oh, jadi alhamdulillah. Jadi maknanya ada ubat. Ada ubat. Cumanya kita kata Big Pharma ni dia tak suka lah benda-benda macam ni sebab dia punya ubat-ubat kemo dia tak laku. Kan begitu juga dialisis buah pinggang apa semua tadi kan. Di situ dia ambil keuntungan besar. Jadi sebenarnya ada cara-cara menyelesaikannya kan. Daripada merosakkan tubuh badan kita dengan kemo tadi, itulah cara dia. Jadi maknanya Allah uji dengan ujian yang berat. Ujian berat tadi. Ada beberapa orang kawan kita yang dah meninggal dengan sebab kanser kan. Saya ada seorang kawan meninggal lah dengan sebab kanser usus. Lepas tu ada seorang kawan meninggal dengan kanser darah kan. Begitu. Kanser darah. Dia sampai dia dekat hospital tentera. Dia sakit yang amat sangat. Dia telefon dia, tolonglah doa, cepatlah sikit, tak tahan lah sakit. Tak tahan, sampai dia tak tahan lah, dia sakit kan. Jadi akhirnya dia meninggal, rahimahullah ta'ala. Jadi maknanya itulah sakit-sakit tu Allah nak cuci dosa kita kan. Dia kemuncak sakit ni meninggal lah. Jadi kalau kita boleh bersabar sampai mana kita meninggal ataupun kita disembuhkan oleh Allah Ta'ala, maka kan kita terima saja segala ujian tadi kan. Jadi kita walaupun macam tu kita minta Allah Ta'ala jauhkan kita, lindungkan kita daripada penyakit-penyakit yang bahaya, yang berat-berat ni. Dan ada doa pula kan. Nabi suruh kita berdoa, minta jauh daripada penyakit-penyakit berat ni. Ya, di antara dia Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Doa Nabi berlindungan. Ya Allah, aku berlindung dengan engkau daripada penyakit sopak, al-baras. Dan daripada penyakit gila. Gila dia penyakit. Kita tengok hari ni ramai orang gila kan. Sampai dia buat lagu, ramai orang sudah gila. Hak nyanyi tu pun gila juga. Kan? Jadi, penyakit gila, jauh. Dan lepas tu penyakit apa lagi? Kusta. Tak jauh penyakit kusta. Dan tak jauh daripada penyakit-penyakit yang buruk-buruk ni, yang berat-berat ni kan. Wamin sayyil asqam, dan penyakit-penyakit yang berat-berat ni tak jauh. Tapi kalau demam-demam biasa, sakit-sakit urat biasa tu tak apalah, tu penyucian kan. Itu penyucian kalau satu hari, sebab tu ada salafus salih, dia pun bercerita kalau dia pun demam satu hari demam, pasal apa? Pasal untuk mencuci kesalahan dan kesilapan. Itu bonus yang Allah Ta'ala bagi untuk mencuci dosa kita. Macam kita lah, kita kan kadang-kadang tak selesa pada tubuh kita kan, senak, kembung kan. Jadi kita jangan ingat saja tu, kita jangan ingat benda tu saja-saja. Itu pembersihan daripada Allah Ta'ala. Kadang-kadang kita rasa kembung perut, rasa segah, sengkak perut ni kan, aduh. Kan, nak buang angin tak boleh, nak buang air pun tak boleh kan. Jadi itu sebenarnya itu nak ujian tu, Allah nak cuci dosa kita. Sakit gigi, sakit apa lagi, sakit kepala, lenguh sana, lenguh sini, sakit urat dan sebagainya. Itu semua takfirus sayyi'at tu, kita kena ingat tu. Jadi kalau kita orang beriman, kita kan, mana kita rasa redha dengan apa yang Allah Ta'ala bagi, dan kita tahu itu adalah penyucian. Kadang-kadang kita berjalan, kita tersepak bendul rumah kita, kita tersepak batu kan. Jadi kita kena kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu maknanya penyucian. Kita tak sedar benda-benda macam tu. Kadang-kadang tu lah orang aksiden yang besar-besar tadi kan, patah kaki, patah tangan dan sebagainya. Itu juga takfirus sayyi'at. Kita kena ingat tu kalau kita orang beriman kan, kita ingat benda macam tu. Betul lagi orang yang menghadapi depression, kemurungan. Satu masalah kita sekarang ni, masalah yang nampak berleluasa, masalah depression ni, kemurungan kan. Sebab apa berlaku kemurungan tu? Sebab kita kata ketidakimanan dengan Allah Ta'ala lah. Kalau orang dia beriman dengan Allah Ta'ala dengan sebenar-benar iman, maka tak sifat-sifat macam tu tak mari, tak teringin duduk kat dia. Dia takkan jadi orang yang murung sampai akhirnya bunuh diri dan sebagainya. Ini semua sebab dia punya apa? Titik tolak dia kejahilan. Kan dia berkata orang tua alim. Ada tak ustaz-ustaz yang kemurungan? Cuba contoh ustaz-ustaz yang kemurungan. Jadi kalau ustaz-ustaz ada kemurungan, maknanya dia kena belajar balik, dia kena mengkaji balik ilmu dia lah. Kan? Jadi sebab apa? Sebab kita ni qul huwallahu ahad.
Allahus Samad. Allah tempat bergantung segala makhluk. Kenapa nak murung? Itulah dia. Ubat dia adalah menuntut ilmu dan memahami, menghayati ilmu tadi. Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau orang belajar Sunnah, belajar Quran, tafsir semua tadi, dia tidak akan ada sifat-sifat syaitaniyah ini. Kemurungan itu. Akhirnya membawa kepada membunuh diri dan sebagainya kan. Ini penyakit yang dia sendiri yang menghinggap pada dia kerana kejahilan dia dalam agama dia. Ramai orang jahil agama. Ramai sangat. Bukan sikit-sikit ya. Ramai. Tapi itulah dia yang jahil nak cakap pasal agama. Dalam Facebook ni kita tengok berlambak-lambak ustaz-ustaz jadi-jadian ni kan. Ustaz-ustaz, mufti-mufti jadi-jadian ni berlambak-lambak dalam Facebook ni. Semua nak tokok tambah, semua nak komen dan sebagainya. Dia tak tahu apa yang sebenarnya dia tak tahu bahawa dia tu tak tahu. He don't know what he don't know, kan? Begitu. Ini dia. Wannasu idza matu yub'atsuna. Manusia bila mereka mati mereka akan dibangkitkan. Itu dia. Jadi ini keimanan. Ini benda keimanan yang benda yang wajib kita percaya. Sebab tu orang kafir tak beriman. Dia tak beriman kerana apa? Kerana dia tak boleh nak terima benda ni. Kita idza mitna wa kunna 'izama a inna lamub'atsun. Kan? Apabila kita dah mati dah jadi yang tulang reput dan sebagainya, adakah kita akan dibangkitkan? Ini satu yang pelik. Ini akal tak boleh terima akal ni. Kan? Mana dia? Kan orang yang dah mati berkurun-kurun tu, mati beribu tahun tu tak bangkit pun. Tengok tak hidup balik pun. Ini hanya asatirul awwalin, ini hanya cerita orang dulu kala saja, cerita dongeng pelipur lara saja. Dia berkata dia tak terima, tak faham, tak boleh terima bahawa ada kebangkitan selepas kematian. Jadi bila tak boleh terima benda ni, tak Muslim lah. Dia kafir lah, dia tak beriman kepada Allah. Kalau orang ragu-ragu pun dia kafir juga. Dia kata betul tak ada kebangkitan. Dia mari kan, dia mari bisikan. Betul ke? Adakah kebangkitan selepas kematian? Kalau dia ragu-ragu macam tu pun dia telah jadi kafir pada Allah Ta'ala dan tidak beriman. Kena mengucap dia. Jadi begitu. Jadi pengarang menyebutkan manusia yang telah mati akan mengalami kebangkitan. Semua orang akan bangkit semula daripada Adam AS sampai yang terakhir mati pada hari kiamat. Mereka dibangkitkan, dihidupkan kembali setelah mati untuk menerima balasan. Kan? Ini mesti. Sebab ramai orang jahat di atas muka bumi kan. Dia mati belum sempat terima balasan lagi. Dia telah menzalimi orang, dia telah bunuh orang, telah rampas harta orang dan sebagainya. Kejahatan yang dia buat, dia berkaitan dengan manusia, dia belum terima apa-apa balasan. Jadi maknanya, di hari akhirat nanti maka dibangkitkan dia untuk menerima balasan daripada amal perbuatan yang dia telah lakukan semasa kehidupannya di dunia dahulu. Ini. Jadi mereka dibangkitkan dan dihidupkan kembali setelah mati untuk menerima balasan. Inilah tujuan diutusnya para rasul agar manusia beramal untuk hari kebangkitan. Ya kan? Jadi kita ni diibaratkan seperti membina, sedang melakukan pembinaan di satu tempat yang kita akan pergi menetap di situ. Contohnya kita kirim duit. Kita duduk di Malaysia, kita nak buat rumah di London, kita kirim duit kepada kontraktor di sana untuk buat rumah kita. Buat rumah yang kita nak, ikut spek yang kita nak lah. Buat rumah gini, buat anak guni bilik air macam ni, rumah berapa tingkat, nak kan. Ruang tamu luas banyak mana, dapur luas banyak mana, ruang halaman hall tu banyak mana kita nak, luas dia begini-begini. Kan kita bagi tahu kat kontraktor kita buat. Boleh buat dengan cantik, dengan design yang kita nak tadi kan. Jadi, kan kita pun bagilah duit. Tapi kalau kita suruh orang buat duit pun tak bagi, kita bagi tahu, okey tolong buat rumah saya, nanti siap saya bagi tahu lah, saya bagilah duit. Siapa nak buat? Tak ada siapa nak buat rumah untuk kita. Kontraktor mana nak buat rumah untuk kita? Kalau kita kata kontraktor di kampung, tolonglah buat rumah dekat saya kan. Saya nak design macam ni, kan. Nanti siap bagi tahu, saya akan transfer duit. Ada orang nak buat? Tak ada orang nak buat lah. Jadi begitu, sebab tu pepatah Arab, syair Arab menyatakan, dia kata, kan, dunia daru al-mamar, dunia ni tempat kita lalu saja, wal akhiratu darul qarar, akhirat itu adalah tempat kita kekal di sana, kan. Fa in banaha bi khairin taba maskanuhu wa in banaha bi syarrin khaba baniha. Kalau kita bina, buat binaan dengan baik, maka baiklah binaan kita, tempat tinggal kita di akhirat sana. Kalau kita bina dengan buruk, dengan cara yang tak elok, maka tak eloklah tempat tinggal kita di sana. Jadi begitu. Maka kita lakukan yang terbaik daripada amalan tadi untuk membina kehidupan kita yang terbaik di sana nanti. Ya, dunia ini hanya tempat sementara kan.
Semakin hari kita ni semakin tua kan. Dah hari ni tak seperti semalam. Semalam tak seperti kemarin dulu. Sebenarnya tak betul begitulah. Tak, tahun ni tak seperti tahun lepas. Tahun lepas tak seperti 5 tahun lepas. Keadaan kita kan. Sekarang ni kita semakin tua, semakin tak larat, semakin rasa tak selesa dalam kehidupan kita. Dan dulu kita masuk cergas, sihat, kan? Janggut pun hitam kan. Sekarang ni janggut bubuh hinai dah. Kan? Nampak dalam hitam tapi ni merah ni janggut ni bukan hitam. Kan? Janggut saya ni dah putih. Misal pun dah putih ni, putih. Kan? Jadi maknanya dulu kita janggut ni hitam. Kan? Tak ada uban. Ni saya letak inai lah sini. Ni bukan warna dye warna hitam lah. Tak, ni warna merah. Brown ni. Saya tengok orang kata ustaz pakai janggut hitam kau. Tak, bukan hitam ni. Ni brown. Okey. Jadi nak kata dia maknanya kehidupan kita macam tu. Dulu mak kita sihat walafiat kan. Kemudian mak kita semakin tua dan sekarang mak kita dah tak ada. Begitu juga ayah kita. Begitu juga datuk kita. Begitu juga orang lain di sekeliling kita. Sekitar kawan-kawan kita. Saya dah pergi ziarah pakcik tu. Pakcik tu kan dulu dah ziarah dia. Dia umur dah 86. Sembang-sembang dengan anak kawan dengan anak dia sembang-sembang. Kan? Dia cerita kan saya tu kawan saya dah meninggal dah kot. Dah. Ada orang ni dah meninggal dah kot. Anak dia kata abah. Kan? Abah. Kawan-kawan abah mana ada dah. Tinggal abah seorang hidup lagi. Kawan-kawan abah semua dah meninggal dah. Tak ada dah. Sampai dia cakap, dia kata, itulah saya teringat kat mak saya sebut lah, teringat mak lah. Kan, mak cik, betul lah mak saya kan, ayah dah tak ada, ayah mati zaman Jepun dulu, mak tu ada lah. Mak tu ada. Anak dia kata, abah dah 86 tahun. Tak kalau mak abah hidup, mak abah dah 150 tahun. dia tak ingat kan. Itulah kehidupan kita. Itulah kehidupan kita macam tu, realiti dia. Kita akan ke situ, kita akan jadi banyak lupa sampai kadang-kadang mungkin dia tak kenal anak-anak kita. Kita dah tanya lagi, ni siapa ni? Saya anak abah lah. Anak abah. Ya ke? Nama siapa? Nama sekian-sekian. Saat lagi sembang-sembang lagi setengah jam, 2-3 jam dia tanya balik, ni siapa ni? Itulah kehidupan yang akan dilalui oleh setiap orang tadi kan. Kalau orang sampai umur macam tu lah. Tapi tak semestinya. Sebab kita tengok tun M tu maknanya 90 lebih dia masih lagi nak jadi apa? Nak jadi PM. Sepatutnya umur macam tu kita nasihat dia pergi buat ibadat lah. Rajin berulang umrah ke, duduk haji ke, beli rumah di sana ke. Bolehlah tawaf tiap-tiap hari apa kan. Duit banyak kan. Jadi gitu. Tapi masing-masing lah Allah nak bagi petunjuk dan hidayah. Itu pulang pada Allah Ta'ala. Hak Allah Ta'ala kan. Kita cumanya, kalau aku macam tu, ya Allah, duit banyak macam tu, aku nak belilah satu rumah dekat dengan Mekah. Tadi kalau bolehnya, baik dengan raja sana, minta beli satu rumah di Mekah dekat dengan Masjidil Haram, bolehlah aku bertawaf hari-hari dan aku nak mati di sana lah, kau boleh kan, nak mati. Bolehlah aku berulang Mekah, Madinah, minta mati di sana kan. Kita punya angan-angan macam tu. Tapi kalau tu lah, masing-masing lah kan. Cumanya, kalau Allah uji kita bagi jadi kaya macam tu, kita duk sibuk kira duit dah kot. Kira harta kita dah, tak teringat lagi Mekah Madinah dah. Jadi Allah uji orang ni macam-macam ujian kan. Tapi insyaAllah lah kita berniat macam tu, Allah akan bagi pahala dengan niat kita. Tapi apa pun kita boleh berdoa kan. Kita boleh berdoa, ya Allah, aku ni nak minta mati syahid lah, ya Allah. Kan? Kalau tak mati syahid pun mati juga. Kalau tak mati syahid pun mati juga. Tapi kita bukan nak minta pergi perang dan sebagainya. Tak, cerita dia minta berdoa supaya mati syahid ni, Allah kurniakan kepada kita ganjaran pahala orang mati syahid. Walaupun kita mati di rumah kita. Walaupun kita mati di mana-mana kan. Tapi kita minta dengan sungguh-sungguh pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tak akan sia-siakan permintaan kita. Allah Ta'ala tu kan, dia ni maha pemberi. Maha mengurniakan. Mintalah apa saja. Tapi janganlah minta benda yang mengarut. Minta hidup 1000 tahun ke, itu mengarut. Itu permintaan yang mujazafah, yang melampau, yang Allah marah. Allah murka. Mana ada orang hidup sampai 1000 tahun. Kan? Jadi mintalah yang sepatutnya kita minta. Di antaranya ialah kita kematian, kita pasti mati. Kematian kita pasti mati. Jadi mintalah dengan cara mati yang terbaik. Allahumma inni as'aluka syahadata fi sabilika. Tak boleh bahasa Arab, bahasa Melayu pun okey. Allah Ta'ala tak faham ke? Minta, ya Allah, aku minta pada kau mati syahid. Seronok mati syahid tau. Mati syahid ni seronok. Kalau tidak ke sahabat-sahabat yang telah mati itu, bila Tuhan tanya mereka apa nak apa? Kami nak apa? Kami nak hidup, nak hidup supaya kami dibunuh semula. La ilaha illallah. Bukan nak hidup dengan family. Nak hidup supaya kami dibunuh semula. Nak hidup supaya nak dibunuh. Sedaplah kalau macam tu. Kita ni kalau makan makanan sedap, kita bila kita dah makan sekali, kita nak pergi makan lagi kan.
Oh, sedapnya nasi biryani dia. Sedapnya duk ingat tu lah. Jumpa dia tanya bila nak buat nasi biryani. Jumpa dia tanya bila nak buat nasi biryani. Sedap sangat. Itu cerita dunia. Jadi kita boleh minta kepada Allah. Allah bagi kita insya-Allah. Allah bagi. Ya Allah, kami minta kepada Engkau ya Allah darjat mati syahid. Kurniakan kepada kami mati syahid di jalan Engkau. Jadi supaya apa? Supaya kami ni ruh kami dapat masuk syurga sebelum jasad kami. Kan jumpa para syuhada di sana. Berada di dalam temolok burung berwarna hijau berterbangan dalam syurga. Makan apa yang burung-burung tadi makan sehingga hari kiamat. Bila hari kiamat baru Allah keluarkan balik roh-roh tadi ke dalam jasad dia. No, kita minta satu kepada Allah. Allah Maha mengurniakan. Jadi kalau nak mati, mati yang mulia. Nak hidup, hidup cara yang mulia. Itu yang bagusnya kan. Kemudian kita minta juga kepada Allah. Allah kalau nak matikan aku, matikanlah aku di tempat Rasul aku, Rasulullah SAW. Itu di Al-Madinah, Al-Munawwarah kan. Supaya kita dapat berkaitan dengan Nabi SAW. Dan ada kelebihan orang yang mati di Al-Madinah. InsyaAllah. Kita minta itulah. Jadi Allah akan kurniakanlah pada kita. InsyaAllah. Allah tu kan Maha pengurnia. Baik. Mereka dibangkitkan, dihidupkan kembali setelah mati untuk menerima balasan. Allahu Akbar. Inilah dia. Jagalah kita ni. Jangan kita melakukan perkara-perkara terutamanya dengan berkaitan dengan manusia. Sebab berkaitan dengan manusia kita tak akan lepas macam mana pun. Kan? Kalau inilah masalah makan harta ke apa ke. Ini berlaku pada orang kita dan bukan orang kita pun makan harta pusaka kan. Makan harta pusaka, dia jual harta mak dia makan seorang. Padahal dia konon-kononnya mak dia bagi kat dia. Sebab mak dia buh nama dia. Bukan dia tak tahu pun. Nak buh nama semua nama lah tu geran tu mana boleh. Jadi mak pilih lah yang hak jaga dia, hak besar tadi kan. Dia kata aku yang jaga mak. Sebab tu mak bagi aku. Kan? Dia pun jual tanah harga sekian-sekian ratus ribu, puluh ribu. Kat adik dia bagi juga. Tapi bagi 1,000 ya. Bagi 2,000 ya. Dia ikat-ikat getah, dia baling kat dia. Nah ambil. Duit kau. Kan? Aku dah jual tanah mak. Kan? Tanah mak bagi aku. Oh, buh. Kan? Jadi, adik kita tekan aku ini harta pusaka dah, jangan cakap banyak. Kalau aku tak nak bagi 1 sen pun kau tak dapat. Masa. Dia tak tahu dia makan benda haram. Tapi itulah orang yang makan benda haram yang kita lihat kan. Kita lihat. Dunia lagi dia susah tau. Dunia lagi susah. Ni kita lihat di keliling kita kan. Betul tak apa yang saya cakap ni. Kehidupan dia susah. Tak akan senang lenang orang yang makan duit haram ni kan. Terutamanya duit harta pusaka. Jangan main-main. Jangan main-main. Kan? Jadi kalau kita ada makan benda macam tu, kita pergi bayar balik. Kita pergi balik faraid. Duit tu kita dah habis dah. Kita makan. Kita pergi balik faraid. Harta yang kita jual tu mana adik kita dapat berapa, kita dapat apa dan sebagainya. Kemudian kita declare balik. Adik, abang minta maaf sekali adik. Dulu abang dah tak belajar. Abang jahat, dosa. Minta maaf adik kan. Tapi mak abang juga lah. Duit kena bagi balik lah. Hak dia. Kan? Tak apalah abang bayar balik lah apa yang abang dah ambil dulu. Kan? Jadi tak apalah abang banyak sikit-sikit lah. Dekat abang mampu boleh tak? Sebab bagilah sebulan 300 ke potong gaji dan sebagainya. Sampailah habis ni kan adik. Jadi kena macam tu. Kena macam tu. Kan? Supaya apa? Supaya kita selamat di akhirat nanti. Jangan main-main. Sejengkal tanah orang kita ambil kan. Okay. Kita akan dibenamkan ke dalam bumi ni kan. Bumi di akhirat tu dia akan dijadikan sebagai kalung di leher kita. Mana rupa dia? Jangan main-main. Kalau ada buat benda macam tu, kita cepat-cepat minta halal ataupun bayar balik. Dengan orang yang kita telah ambil tadi. Kita fikir balik, renung balik kalau ada benda macam tu kan. Kalau tak ada, kita minta Allah Ta'ala ampunkan kita lah kalau kita terlupa dan sebagainya. Begitu. Dan kita pun kalau ada orang buat macam tu kat kita, kita kena wajib ingatkan dia tau. Sebab dia dikira berhutang dengan kita. Wajib kita minta hutang tau. Wajib, minta hutang ni wajib, bukan sunat lah. Wajib, ingat tu. Kalau kita tak minta hutang, kita berdosa sebab wajib. Wajib ni kena buat. Kecuali kita halalkan dia. Kalau nak halalkan dia, bukan nak bagi kita kat dia juga. Kan? Bang. Dulu bang ada hutang saya lah. Sekian-sekian ribu. Kan? Tapi apalah bang, saya halalkan. Kena bagi tahu macam tu. Ataupun bang, saya nak jugalah duit saya tu bang. Abang kena bayar lah. Kan? Jadi abang dah kata aku pun ada duit sekarang nak bayar. Terpulanglah pada abang tapi saya nak lah. Jadi maknanya wajib bagi dia minta hutang. Kalau kita ada sama-sama hutang kat kita, wajib kita minta. Kadang-kadang orang yang berhutang tu dia terlupa tau. Dia nak bayar tapi dia terlupa. Jadi kita jangan susahkan dia, jangan susahkan kita di akhirat nanti. Itu cerita dia. Baik. Hari yang disebutkan Allah sebagai hari yang sangat mengerikan. Ya, tak boleh nak bayang hari kebangkitan hari yang penuh dengan kengerian tau. Sangat mengerikan, menakutkan. Sehingga hati berserah diri dan takut kepada Allah Ta'ala. Semua, hatta Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam pun tak berani nak bagi syafaat, tak berani nak cakap apa. Tak berani.
La yatakallamuna illa man adhina lahu ar-rahman wa qala sawaba. Hari itu tidak ada yang berani bercakap melainkan apa siapa yang Tuhan izinkan pada dia. Dan dia bercakap benar. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fakaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba. As-samaa'u munfatirun bih. Kana wa'duhu maf'ula. Maka bagaimanakah kamu akan dapat melihara diri jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban. Langit pun menjadi pecah belah pada hari itu kerana Allah dan janjinya itu pasti terlaksana. Macam mana kita nak bayang benda-benda macam ni? Tak terbayang, tapi mengerikan lah. Mengerikan. Kan? Keterangan pengarang dalam masalah ini mengisyaratkan agar kita beriman kepada hari kebangkitan dan untuk itu pengarang mengemukakan dua ayat sebagai dalilnya. Okay? Di sini. Kemudian yang keenam, minha khalaqnakum, dari tanah kami ciptakan kamu, iaitu tak kala Nabi Adam diciptakan dari tanah. Kemudian kita selepas tu zuriat dia diciptakan daripada sitis air mani lah. Dan betulnya wafiha nu'idukum, dan kepadanya kami akan kembalikan kamu dengan cara dikubur setelah datang kematian. Ini pastilah kan. Jadi hari-hari ada orang mati ni kan, tambah musim Covid ni kan, kita dengar orang mati Covid dan sebagainya. Semoga yang mati Covid itu menjadi dikurniakan kepada Allah Ta'ala, kepada mereka darjat orang mati syahid kalau mereka beriman kepada Allah kan. Semoga Allah kurniakan kepada mereka darjat kematian orang yang mati syahid dan jauhkan mereka daripada siksa kubur dan diamankan kehidupan mereka di alam barzakh kan. Mana kemudian dibangkitkan mereka dalam keadaan Allah redha terhadap mereka lah. Kita doakan untuk mereka dan untuk kita kan, supaya Allah selamatkan kita dalam kehidupan dunia, di alam barzakh dan di alam akhirat. Wa fiha nu'idukum, yang ke-8-nya wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan daripadanya kami akan keluarkan kamu pada hari yang lain. Daripada bumi lah kita akan keluarkan oleh Allah Ta'ala, iaitu di saat datangnya hari kebangkitan pada hari kiamat. Kan? ثم ينفخ فيه ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. Kemudian tiup pada kali yang kedua, kemudian mereka bangun dalam keadaan melihat-lihat kan. Melihat-lihat, terkejut. Kalau orang kafir ni terkejut, terpinga-pinga. Sebab tu dalam surah Yasin Allah sebut, qalu man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Kan? Jadi berkata, siapa yang bangkitkan kita ni? Terkejut. Kan? Inilah dia dikatakan pada depan, inilah dia apa yang dijanjikan oleh Tuhan yang Maha Pemurah, dan benarlah para rasul telah cerita kepada kamu bahawa di sana ada hari kebangkitan. Yang ke-9-nya, wallahu anbatakum minal ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja, dan Allah menumbuhkanmu dari tanah dengan sebaik-baiknya, kemudian dia mengembalikanmu ke dalam tanah dan mengeluarkanmu darinya pada hari kiamat dengan sebenar-benarnya. Ayat ini sejalan dengan firman Allah Ta'ala, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah itulah kami jadikan kamu dan kepadanya kami akan kembalikan kamu, dan darinya kami akan keluarkan kamu pada hari kali yang lain. Ayat-ayat semana ini banyak sekali. Allah telah banyak memperlihatkan bukti akan terjadinya hari pembalasan agar manusia bertambah yakin dan beriman sehingga mereka giat beramal saleh untuk hari tersebut. Kita semua tergolong orang yang beramal untuk hari akhirat dan berbahagia di hari pembalasan. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi insya-Allah Ta'ala, jadi kita sampai di sini dulu untuk kali ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kepada kita ilmu yang bermanfaat yang dapat kita beramal dengannya. Allah Ta'ala selamatkan kita dalam kehidupan dunia ini. Allah selamatkan kita di alam barzakh. Hari kematian kita diberikan kepada kita kemudahan dan mati dalam keadaan iman, amal dan istiqamah di atas iman dan amalan saleh. Dan ketika di hari kebangkitan Allah selamatkan kita, Allah letakkan kita di bawah lindungannya pada hari yang tidak ada lindungan melainkan lindungannya sahaja. Dan Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam syurga tanpa hisab, tanpa azab. Begitu juga ibu bapa kita dan kaum kerabat kita.
kan, yang muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, kemudian Allah Taala letakkan kita dalam syurga Al-Firdaus bersama dengan para anbiya alaihi wassalatu wassalam, utamanya Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, dan para syuhada, salihin, siddiqin, hasuna ulaika rafiqa. Kita mohon kepada Allah Taala dengan sebenar-benar permohonan, sungguhnya dia maha berkuasa di atas segala sesuatu. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات نستغفره إنه هو الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.